Malam ini dapat kita bersama dalam suasana aman. Ada permit, kita bersyukur. Tak dapat permit, kita berusaha. Sebab kebebasan berhimpun terjamin dalam perlembagaan. Hadirin hadirat yang hormati sekalian, sebelum saya masuk kepada apa yang saya nak sampaikan, saya lancarkan dulu kutipan derma untuk tuan-tuan beri sumbangan pada malam yang mulia ini. Minta para petugas bertemu dengan setiap mereka yang hadir pada malam ini. Terjumpa belukar di hutan belantara, asam payah tumbuh di bumi. Sila bubar parlimen segera, Putrajaya idaman kami. Petugas bertemu dengan setiap mereka yang hadir untuk menerima sumbangan sebanyak yang tuan-tuan mampu. Hadirin hadirat yang hormati sekalian, saya bagi pihak cawangan dan PAS kawasan Kuala Selangor mengucapkan jazakallah kasiran, terima kasih tidak terhingga di atas sumbangan yang telah tuan-tuan, puan-puan berikan selama ini, yang sedang beri sekarang dan akan beri pada masa yang akan datang. Semoga Allah Tuhan memberkati rezeki yang tuan-puan perolehi dari masa ke semasa. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, negara-negara orang Islam mencapai kemerdekaan dalam lingkungan 50 tahun. Ada yang merdeka sebelum tahun 50, ada yang merdeka selepas tahun 50. Hitung panjangnya kita ambil 50 tahun. Orang Islam ketinggalan dalam segala bidang sudah lebih 400-500 tahun. Kemuncak kelemahan orang Islam bila kiblat kita dan tempat suci kita dikuasai oleh musuh kita. Mekah dan Madinah pernah dikuasai oleh Lawrence of Arabia. Masjidil Aqsa dikuasai oleh Yahudi hingga sekarang. Tak adalah suatu kaum, suatu bangsa paling hina bila kepala mereka, kiblat mereka dijajah oleh orang lain. Inilah yang menimpa orang Islam di abad ini. Walaupun 50 tahun lebih penjajah telah pergi, Perancis ke, Itali ke, England ke, kita lihat seluruhnya dunia Islam belum dapat membangun dan membina kekuatan. Sebaliknya, negara-negara orang Islam setiap kali perang kalah dengan Israel. Tahun 48, 56, 67, 73, 82. Semua peperangan dimenangi oleh Israel yang dibantu oleh Barat dan Amerika. Sehinggalah negara-negara Arab mengambil jalan tidak mau lagi berperang dengan Israel. Mereka menandatangani perjanjian damai yang dipanggil Camp David, mengakui kewujudan negara haram Israel. Hadirin sekalian, selepas daripada tahun 80-an muncul golongan Islam untuk berdepan dengan Israel dan kekuatan Amerika, walaupun mereka belum ada negara. Tahun 2006 kita lihat pertarungan Hizbullah dengan Israel. 33 hari yang beberapa kereta kebal hebat Israel berjaya dimusnahkan dan Israel undur daripada selatan Lebanon. Tahun 2006 Hamas pula berdepan dengan Israel. Walaupun Hamas hanya pertubuhan yang berada dalam jajahan Israel, mampu berdepan dengan Israel dalam masa 28 hari.
Sebetulnya ini kita lihat corak baru yang bangun mengepalai dunia Islam, diikuti dengan gerakan politik dan gerakan siasat. Hadirin sekalian, negara-negara Arab dan negara-negara orang Islam bila mendapat kuasa tidak menggunakan kuasa untuk membina kekuatan. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Hendaklah kamu menyediakan kekuatan semampu kamu, termasuk kuda perang yang ditamat, tujuannya menggerunkan musuh Allah dan menggerunkan musuh kamu. Sebaliknya dunia Islam menggunakan kekuatan untuk lawan rakyat sendiri, bukan lawan musuh. Kita lihat tentera Syah, polis Syah pernah membunuh rakyatnya sendiri di dalam gaya lebih dari 4.000 orang satu hari tahun 78 dalam demonstrasi pelajar. Saddam Hussein pernah menggunakan bom kimia, bom rakyatnya sendiri di Halabja. Begitulah juga Hafiz al-Assad menggunakan kekuatan getah kebal untuk membunuh rakyatnya sendiri di Hama dan Aleppo. Husni Mubarak menangkap dan memenjarakan ribuan rakyatnya dan membunuh ribuan rakyatnya dengan kekuatan pasukan keselamatan yang ada. Begitulah juga Tunisia, begitulah juga Libya, begitulah juga Indonesia, begitu juga Malaysia. Sama aja. Sebaliknya negara barat menggunakan kekuatan mengikut mafhum Al-Quran, yaitu menggunakan kekuatan melindungi rakyat dan menyerang musuh. Mereka mengumpul kekuatan melanyak Afghanistan, dia kumpul kekuatan melanyak Irak, sekarang sedang mengumpul kekuatan mengepung Iran. Artinya mereka menggunakan kekuatan melindungi rakyat dan melawan musuh. Di dunia Islam menggunakan kekuatan melawan rakyat. Oleh itu hadirin sekalian, negara-negara dunia Islam tidak dapat membina kekuatan negara. Yang dapat mereka bina ialah kekuatan pemimpin. Demokrasi tidak berjalan, lahirlah pemimpin diktator yang mereka tidak akan kalah dalam pilihan raya. Maka bila tak kalah pilihan raya, peluang memerintah untuk cari uang. Ini berlaku kepada Soeharto dan keluarganya. Bila jatuh memiliki harta lebih 40 bilion. Ini berlaku kepada Husni Mubarak. Bila jatuh memiliki harta lebih kurang 70 bilion. Ini berlaku kepada Zainal Abidin yang istrinya Laila pangai macam Rosman. Rosman suka kumpul cincin, gelang dan beg tangan. Laila Tablisi, istri Ali Zainal Abidin, suka kumpul jongkong emas, memiliki harta lebih kurang 11 bilion. Semua dunia Islam berkaitan begitu. Tidak maju, lemah, tak ada kekuatan. Oleh itu anak-anak muda di abad ini mula bangun buat perubahan. Dimulakan oleh Muhammad Azizi, seorang budak-muda graduan yang tak ada kerja, memusnahkan diri tanpa protes, disambut oleh anak muda yang lain dan merebak di seluruh negara, sehingga dalam masa sebulan tunjuk perasaan sudah sampai 1 juta orang, yang menyebabkan Ali Zainal Abidin terpaksa lari dan negara diserahkan kepada rakyat. Bila ditanya anak-anak muda Tunisia, siapa pemimpin kamu nak ganti Ali Zainal Abidin? Pemuda Tunisia kata, kami tak ada pemimpin, kami kena abu. Katanya UMNO sana lah, UMNO Tunisia. Asalkan UMNO Tunisia kami tolak. Slogan perjuangan mereka ialah biruh, bidam,
nabdi kaya alam, yaitu dengan roh, dengan darah, kuserahkan jiwa ragaku untuk bendera. Kenapa bendera? Mereka tak ada pemimpin. Pemimpin mereka sama ada di dalam jail atau di luar negara. Anak muda tak kenal. Rashid Al-Nusi berada di England dari Eropah. Bagi mereka, Ali Gadang Biden jatuh, siapa nak naik itu ikutlah. Yang penting mereka nak tungkar rejim yang zalim, yang diktator. Hadirin sekalian, bila berlaku pilihan raya supaya rejim itu jatuh, naiklah parti An-Nahdah, parti Islam menguasai Tunisia sekarang ini. Begitulah juga anak muda yang memulakan kebangkitan di Mesir. Hadirin sekalian, mereka ini terlibat dalam Facebook, komputer, orang-orang internet. Mereka menyuruh anak muda yang lain keluar ke jalan raya untuk menumbangkan kerajaan Husni Mubarak. Husni Mubarak, polis dan tenteranya lebih kurang 1 juta. Tetapi polis tentera pun orang, bukan plastik. Berapa orang mereka nak bunuh? Dan bunuh 500 orang, dia tengok 2 hari lagi, dia patah balik bersama dengan rakyat, penjatuh Husni Mubarak. Betul tak? Polis Malaysia pun macam tu lah juga. Dia tengok rakyat dan tolak lagi, mereka pun nak tolak juga sekarang. Sebab mereka orang, bukan plastik, mereka ada perasaan. Saya ini. Hadirin sekalian, akhirnya kita lihat Tahrir Square menjatuhkan kerajaan diktator. Berlaku pilihan raya selepas itu. Pilihan raya pusing yang ketiga, saya berada di Mesir masa Christmas, bertemu dengan pelajar dan membuat satu ucapan di sana. Hadirin sekalian, bila beri ceramah malam itu, kehadiran pelajar cukup ramai. Saya tanya kenapa ramai sangat. Mereka kata kami tengok kerajaan Togut jatuh, tentu kerajaan Malaysia pun jatuh. Pelajar Malaysia di Mesir ada 11,000, lebih kurang 6,000 ambil mata pelajaran keagamaan, 5,000 doktor. Saya tanya, pelajar yang sokong UMNO ada tak? Ada, tapi nak cari buat ubat pun payah. Very little. Hadirin sekalian, pilihan raya pusing yang ketiga dah selesai, diumumkan parti yang diharamkan lebih 40 tahun, Ikhwan Muslimin, muncul menjadi parti utama dan menang. Speaker Parlimen yang baru dilantik mengatakan, kami tak akan lupa pengorbanan syuhada yang terkorban anak-anak muda di Tahrir Square untuk membebaskan Mesir daripada pemerintahan diktator. Siapa sangka diktator macam tu pun boleh jatuh. Dan Ikhwan Muslimin mengepalai kerajaan baru di Mesir sekarang. Walaupun suasana nak berubah, kita tengok sikap pegawai kerajaan dah berubah. Kita kalau nak masuk Mesir, hadirin sekalian, tambah pasport kita, pasport saya, ada cop Iran, Iraq, Lebanon, Syria, yang tak ada Korea Utara ya. Artinya axis of evil ada semua. Kalau ada Korea Utara, lengkap pasport aku. Nak masuk Mesir ni kita nervous. Ustaz Hadi sendiri kadang-kadang ditahan di airport berjam-jam. Masa zaman Husni Mubarak, saya pun bimbang nak masuk Borneo. Saya kata, hey, nanti kena duduk di airport pula 3-4 jam. Selalunya pihak immigration dia pegang pasport kita, kecam lah kalau dulu lah. Dia pegang, dia belek, dia menyanyi Alla baladin mahabu. Tu nak belek tu. $10, tungkok. Itu pegawai dulu. Tapi kali ini, walaupun baru di peringkat perubahan kerajaan, saya lihat sikap pegawai-pegawai dah berubah. Kita bayar $15 untuk masuk, bayar stamp. Sampai nak cop pasport, dia kata $11.
minggu boleh masuk. Pergi jual balik sekian kamu. Kemudian pergi pulang dia cok 1 sen pun tak minta. Kalau dulu artinya bila kerajaan berubah, pegawai berubah. Betul tak? Rasuah yang berlaku, pegawai lah, puli lah semua sekarang sebab mencari rasuah. Betul tak? Ini mukadimah di Mesir. Belum lagi kerajaan baru menjalankan tugas. Hanya mereka nampak ikhwan lahna. Di airport dah berubah. Hadirin sekalian, kita yakin perubahan yang berlaku di Timur Tengah akan juga melanda umat Islam di seluruh dunia. Kalau di Timur Tengah hampir semua parti Islam menang pilihan sekarang, di Malaysia kalau parti Islam tak menang pilihan akan datang, tuan-tuan adalah makhluk yang paling pelik dalam dunia. Hadirin yang dihormati sekalian, kita lihat umat Islam terutama sekali melihat pemerintah yang ada perlu ditukar kerana umat Islam dibelenggu dalam kemunduran di seluruh dunia. Biar rejim baru membuat perubahan. Ini tekad anak-anak muda sekarang. Kita di Malaysia, kebangkitan ini telah bermula secara umumnya sejak tahun 90 bila kita menguasai Kelantan semula. Wajah PAS yang diburukkan oleh media berjaya dirongkai, dirombak penglihatan orang ramai kepada PAS. Sikap PAS terhadap wanita. Dulunya lelaki berani uni PAS, perempuan tak berani. Sebab kalau PAS menang, wanita kena duduk di ceruk dapur. Ini kempen UMNO. Bila kita menang di Kelantan, tak ada seorang pun wanita diberhentikan kerja kerana dia wanita. Betul tak? Mereka boleh bekerja, kerajaan, swasta, terlibat dalam perniagaan, aktif. Bahkan di Kelantan, lelaki pula kadang tak ada kerja. Kita bimbang di Kelantan nanti wanita UNIPAD, lelaki pula UNIBN. Tidak berlaku begitu. Ini hanya seloroh sikit jalan. Sikap isu pantara wanita orang tak boleh nampak. Orang bukan Islam. Kalau PAS menang, awang liku dia kena potong. Tak boleh amalkan budaya dan kepercayaan nenek moyang. Semuanya itu juga berjaya dirongkai bila mereka lihat lebih 15 tahun sebelum itu pemerintahan kita di Kelantan. Sebab itu bila rakyat nak buat perubahan tahun 2008, rakyat tidak takut lagi. Orang Cina, India tidak takut mengundi PAS kerana mereka lihat propaganda terhadap PAS selama ini tak betul bila mereka lihat pemerintahan kita di Kelantan. Begitulah juga orang Melayu terhadap DAP. DAP anti Melayu, anti Raja, anti Islam, alat Singapura. MCA baik, toilet baik. Ini ditanamkan dalam pemikiran rakyat. DAP, chauvinis dan sebagainya. Kita sebut hadirin sekalian, selagi orang Melayu tak boleh mengundi DAP, orang Cina, India tak boleh mengundi PAS, BN akan memerintah ila yaumil qiyamah. Betul kan? Sebab komposisi politik di Malaysia 60-40, 60% Islam, 40% bukan Islam. Ada mengatakan orang Islam dah lebih dah sekarang, 62 ke 63, tak apalah, kita ambil angka umum 60-40. Sebab itu adu domba kaum ini dimain sentiasa. Maka PAS bertanding cara keseorangan, menanglah Kelantan dan Terengganu. Nak masuk tempat lain tak boleh, menanglah 1-2 tempat lain. DAP kuat, hanya menang beberapa tempat di bandar. Nak merintah, no way. Satu negeri tak boleh ambil PAS, huduh-huduh pada juga 2 negeri. Maka bila berlaku, kita kata tahaluf, perpaduan, pakatan,
pas DAP adil, goyuk-goyuklah 5 buah negeri. Sekarang ayah nampak BN boleh dikalahkan atau tidak pilkada akan datang? Boleh tak? Dulu kenapa tak boleh? Sebab tak apa. Sebab pas pergi seorang-seorang, DAP pergi seorang-seorang. Bila datang 3 parti ini mau pakat, rakyat dah nampak BN boleh ditukar dan akan datang. Sebelum itu tak nampak. Saya dah 30 tahun lebih dalam ceramah ni, dah 34 tahun. Nampak yang muda. Paling kita berangan nak meminta 4 negeri, iaitu Terengganu, Kelantan, Kedah boleh. Tak fikir kita nak ambil Australia. Sebab China, India tak sokong kita. Sekarang kita fikir. Bahkan menjelang Anwar Ibrahim di Mahkamah 991, hampir semua soal khabar nyamuk, soal khabar besar, sama ada New Street Time, Berita Harian, Utusan, Star dan sebagainya, mereka meramalkan dan membuat satu lemparan. Kalau Anwar masuk jail, siapa yang nak jadi Perdana Menteri? Artinya dalam pemikiran rakyat Malaysia, Perdana Menteri akan datang bukan lagi Najib Razak. Betul tak? Ini yang kita lihat dalam pemikiran rakyat Malaysia sekarang. Kalau Anwar tak boleh, siapa? Hadirin sekalian, jangan fikir siapa, fikir macam rakyat Tunisia, yaitu siapa saja pun tak apa, mereka hanya nak jatuhkan kerajaan yang lain. Inilah yang anak-anak muda sekarang menggerakkan ABU. Asal bukan UMNO, undi. Betul tak? Ini anak muda sekarang dia tak tahu siapa yang Perdana Menteri, itu sah pimpinan atas. Kami mau hanya UMNO jatuh. Pahal kadang ini? Ini gerakan ABU macam gerakan di Tunisia, macam gerakan di Mesir yang dilancarkan oleh Wael Ghanim. Wael Ghanim ini hanya budak komputer yang bekerja dengan syarikat internet ini. Bagi dia tak tahu siapa nak bakal mimpin dan sebagainya. Kami mau Husni Mubarak dan Rijimnya jatuh. Inilah gerakan anak muda ABU sekarang ini. Anything but UMNO. Sungguh bijak anak-anak muda, adik-adikku sekalian. Kamu memilih slogan yang tepat. Cerdik kamu anak muda sekarang. Hadirin yang dihormati sekalian, tadi diceritakan oleh Zailah kejayaan negeri Kelantan. Jangan dengar sangat hudah-hudah Zailah itu. Dia ketua muslimah PAS dan ahli parlimen PAS daripada Kelantan. Tentu dia kena puji Kelantan. Betul tak? Jangan dengar hudah saya sangat. Saya tentu puji Kelantan, puji Kedah. Kedah PAS Pantah, ketuanya PAS. Jangan dengar sangat hudah Linggis siang. Dia tentu puji Pulau Pinang. Sebab Pulau Pinang DAP Pantah, anak dia pula ketua menteri. Jangan dengar hudah Anwar Ibrahim sana. Sebab dia tentu puji Selangor. Sebab ketua Selangor daripada Parti Keadilan. Nak tengok sesebuah negeri pentadbirannya, lihat laporan orang tengah. Orang tengah di sini ialah Jabatan Audit Negara. Jabatan Audit Negara meletakkan keempat-empat negeri Pakatan Rakyat pentadbiran keuangannya jauh lebih baik daripada kerajaan Barisan Nasional. Tentulah daerah puji Kelantan, tak puji Kelantan, aku pangkah jadi calon. Tapi kena lihat laporan audit. Tadi Kedah diceritakan hal balak. Lebih kurang 2,000 hektar, BN dapat 8 juta. Keluasan yang sama 2,000 hektar, kerajaan Pakatan Rakyat di Kedah dapat 36 juta. Kenapa 4 kali ganda dapat duit? Mana pergi masa BN dulu?
Dia ada usuk kiri, usuk kanan, bawah meja, celah kangkang, semua ada. Maka pendapatan negeri berkurangan. Pulau Pinang, CPI yang ukur rasuah Transparansi Internasional dan audit negara meletakkan negeri yang terbaik jaga uang rakyat jatuh ke Pulau Pinang. Ini sudah bertahun-tahun sejak Pakatan Rakyat ambil alih Pulau Pinang. Baca laporan audit, orang Shah Alam semua orang bijak. Kalau di grip semula saya suruh tengok internet, dia tengok skrip. Sini boleh tengok internet, boleh tengok laporan. Hadirin sekalian, propaganda utusan UMNO, DAP anti-Islam, Lim Guan Eng anti-Islam, anti-Melayu, anti-Raja, demonstrasi hampir setiap minggu terhadap Lim Guan Eng. Betulkah Lim Guan Eng anti-Islam? Betul ke? Ya. Betul. Tuan-tuan kata betul, saya kata tak. Tuan-tuan kata tak, saya kata betul. Betul. Apa tanda dia anti-Islam? Masa Sukun dulu peruntukkan kepada agama Islam 12 juta. Nah, Lim Guan Eng hampir sekian tahun pertama dia beri 20 juta kepada agama Islam. Sebab dia anti-Islam. Tahun kedua, kebencian Lim Guan Eng kepada Islam terserlah. Dia tambah peruntukan kepada 24 juta. Tahun ketiga anti-Islamnya tak dapat disembunyikan lagi. Ditambah peruntukan agama Islam 33 juta. Tahun keempat tahun ini kebenciannya, kemeluatannya kepada Islam berkobar-kobar. Ditambah peruntukan kepada 63 juta. Sebaliknya negeri UMNO yang jadi menteri besar, yang berjuang membela bangsa, agama dan tanah air. Tanpa UMNO, apa nak jadi pada Islam? Kalau UMNO kalah, habis Melayu. Ini kursus-kursus BTN kepada cikgu-cikgu, pegawai kerajaan, betul ke tak? Pemimpin UMNO jahat, pemimpin UMNO rasuah, tapi mereka jaga Melayu. Kalau UMNO kalah, habislah Melayu. Boleh apa enggak besar berpikul BTM nangis. Ni saya belajar. Guru besar menangis. Sebab apa? Nak jaga Melayu, UMNO jaga Melayu. Lepas tu menyanyi, anak kecil bermain api. Betul ke tak ni? Sebab BTN kenapa habis 500 juta setahun untuk kursus pegawai ni? Tak ada sekalian. Negeri yang UMNO dari menteri besar, negeri 9. Peruntukan kepada agama Islam nak sebut kena tarik nafas 3 kali. Banyaknya. Membela bangsa, agama dan tanah air. Peruntukan kepada agama Islam 12 juta ini. Yang anti-Islam Lim Guan Eng 63 juta. Sikit je. Lim Guan Eng anti-Islam, siapa hafal Quran dia beri elang. Biar kamu hafal Quran sampai ketua, tak sempat kamu pergi karaoke dan tengok ayam. Padan muka Melayu. Lim Guan Eng anti-Islam, dia beri bantuan ke sekolah agama raya yang UMNO tarik dulu. Biar anak Melayu mengaji sekolah agama, UMNO tarik bantuan sekolah agama. Hei UMNO je, pemimpin yang UMNO tipu boleh jangan tipu Mamat. Mamat tidak penggaduh dalam parlimen, woi. Masa tarik bantuan sekolah agama raya kita lawan berapi. Sampai MCA heran. Di kantin parlimen, pemimpin MCA termasuk Timbalan Perdana Menteri, dia kata, saya heran ya. Kenapa orang Melayu boleh cadang tarik bantuan ke sekolah agama raya? Sebab ini hak pelajaran. Kalau tak kena kurikulum, perbaiki kurikulum. Bukan tarik bantuan. Sebab esok nak beri balik bayar. MCA komen. Tapi UMNO ikut mahal, dia kata tarik. Hadirin sekalian, memanglah di Pulau Pinang tanpa menaikkan apa-apa cukai, tahun pertama dapat tambah 88 juta, tahun kedua 77 juta. Di bawah Pakatan Rakyat, mana datang duit? Jimat belanja
lawan rasuah. Betul? Tengok laporan ni. Jangan tengok laporan Linti Siang. Kemudian hutang negeri pula 600 juta, sekarang tinggal 30 juta. Nauzubillah, tahun depan kalau BN memerintah lagi, tak ada duit, boleh minta hutang ke Pulau Pinang. Pulau Pinang benci pada orang Melayu, benci pada rakyat. Dia dapat beri RM1 je untuk orang tua, warga emas. Untuk orang yang beranak pula anak emas, tahun ini beri RM200. Yang beranak 2011, yang beranak 2012. Siapa beranak di sana RM200. Bagaimana kalau beranak setahun 2 kali? Bulan 1 sekali, bulan 12 sekali, RM400. Bagaimana kalau kembang 3? RM600. Sebab itu di Pulau Pinang sekarang kita ceramah orang tua datang waktu malam. Sebab mereka bekerja kuat. Selangor. Ini tuan-tuan saya tak payah cerita lah. Tuan-tuan semua dah dengar berbulu dah. Cuma tahun keempat mencatatkan lebihan reserve 1 bilion lebih di Selangor. Sebab apa? Menteri Besar ni bukan kedekut, dia berkira. Tan Sri Khalid cukup berkira. Tunjuk projek kepada dia, dia tengok sekali dia tahu. Ini tipu ni. Ini boleh kurang lagi benda ni, dia pandai. Sebab dia tokoh korporat. Kalau saya perlu ada penasehat. Dia hak korporat, dia memang cakap lebihan 1,000 juta lebih. UMNO terlihat dah tengok Selangor sekarang. Ayolah boleh setingkah dihisap balik. Betul kan? Mana tak terlihat lebihan 1,000 juta. Dulu Selangor ni tempat pemimpin UMNO buat duit. Ingat tak bekas MB dia bawa ke Australia dulu? MB yang baru lepas antara sekian kena masuk jail 12 bulan. Dalam rayuan sekarang tu baru 1 kes. Kalau kena 5 kes, jenuh duduk bukan cakap rambut putih, muka pun naik putih. Boleh buat rumah lebih 20 juta, orang kita ambil duit mana? Cabut gigi. Hadirin sekalian, kalau melihat pentadbiran 4 negeri ini, yakin tak kita dapat Malaysia nanti kita dapat perbaiki prestasi keuangan? Yakin atau tidak? Perlu tak kita ambil alih pentadbiran Putrajaya? Perlu ke tak? Kalau tak perlu, kosong saja. Hadirin sekalian, saya ingatkan pada malam ini kepada ahli PAS, keadilan, DAP, penyokong kita, rakan-rakan daripada orang UMNO yang hadir, tolong saya merayu. Kalau nak beri kerajaan kepada kami, beri pilihan raya, beri kerajaan pilihan akan datang. Jangan beri kerajaan kepada kami setelah Malaysia bergerak. Saya tak mau jadi menteri dalam keadaan kerajaan bergerak. Betul kan? Tadi kalah kita, yang berhormat Gailah kata, menurut Menteri BN Idris Jala, Malaysia mungkin bergerak 2019. Ada pandangan pegawai MIER. Ini yang maknanya ekonomi, beri nasihat ekonomi pada Perdana Menteri. Ada antara mereka meramalkan Malaysia akan bergerak 2015. Pilihan raya tahun ini 2012. Kalau BN menang, pilihan raya sekali 2016. Bergerak 2015. Stop 2016. Wajib kita menang, insyaAllah. Tapi mau tak kita menang, kita ambil alih kerajaan bergerak? Mau ke tak? Jadi kalau nak beri tahun ni, tolong, yang ni saya merayu sungguh lah. Kalau tak mau beri tahun ni, tak usah bagi terus. Sebab bila bank gerak macam Greece tu nak buat apa? Jerman masuk duit, Britain masuk duit, kemudian Perancis tolong, 3 negara tolong berbilion-bilion, tak boleh selesai lagi. Kalau kita esok siapa nak tolong? Baik-baik kita jual negeri ini kepada CP.
Ceti itu Amerika kan, jual kepada dia dan dia. Macam negara-negara Arab juga, sampai nak jaga keselamatan raja mereka, presiden mereka, panggil Amerika tu jaga. Hampir semua negara tu ada base Amerika dan Britain di sana. Artinya kawalan keselamatan pun di swasta kalau kita di Malaysia ada lagi, polis, tentera kita masih lagi anak tempatan. Kalau kita minta boleh selamat lagi negara ni. Kalau macam negara Arab mampu, nak minta, nak jaga keselamatan pun swasta kepada Amerika dan Britain. Semua ada penggalan Amerika, United Arab Emirates, Kuwait, Bahrain, Saudi, Oman. Tak boleh berdiri atas kaki sendiri. Jangan nak lawan Israel. Taubat. Israel bunyi, habis itu. Tapi cuba buat, pada Hamas ke tak? Ada lawan balik. Taubat pada Hizbullah ke tak? Tembak pun, tembak. Artinya dia ada pertandingan perlawanan negara Arab lain, tambah negara Teluk. No. Hadirin sekalian, macam mana tak bergerak? Hutang negara 10 tahun meningkat 100%. Daripada 200 bilion 10 tahun dulu, sekarang dah 450 bilion lebih. Tak apa hutang negara meningkat, okeylah, Malaysia mampu bayar. Tapi indeks rasuah pula meningkat. Rasuah markah penuh tanpa rasuah 10.0. Tak ada dalam dunia ini negeri yang capai 10.0. Terbaik di ASEAN ini dapat kepada Singapura 9.5/10. Sudah 7-8 tahun berturut-turut indeks rasuah mereka. Artinya hampir tak ada rasuah di Singapura. Kalau ada pun terlalu sedikit. Ada lagi sebuah negeri di Asia Pasifik ini, negeri pertanian tapi duduk dalam dunia pertama, kaya. Negeri pertanian yang duduk dalam first world. Contoh abang negeri mana? Negeri mana? Kuat sikit? Thailand. Bunyi land di ujungnya. New Zealand. New Zealand penduduknya 4 juta, lemunya hampir 20 juta. Sebab lembu di sana dipelihara atas padang, lembu di sini dibelah dalam kondo. Kambing angka 5 tahun dulu lebih 16 juta, sekarang sudah melebihi 20 juta. Inilah negeri pertanian yang duduk dalam dunia pertama. Di antara punca New Zealand jadi kaya begitu, rasuah di negara mereka 9.6/10. Negara yang terbaik di rantau ini New Zealand, Australia dan Singapura. Malaysia pernah capai angka terbaik 5.2. Okey dah tu. Dia jatuh. Sekarang 4.3/10. Kita pernah indeks rasuah dunia ranking, kita pernah capai nombor 25. Dia jatuh, sekarang jatuh ke tempat 60, setara dengan negara Zimbabwe dan Rwanda. Hadirin sekalian, audit negara telah mendedahkan setiap tahun bagaimana pentadbiran kerajaan Malaysia mentadbir wang ringgit. Daripada PPRT dulu. Program PPRT baik ke tidak? Membantu rakyat miskin yang tak ada rumah, di bawah rumah. Tiba-tiba berlaku penyelewengan lebih 40 juta. Menterinya buat ternak ikan mas. Lantik isteri jadi lembaga pengarah. Akhirnya biar KMI Timur, waktu itu saya duduk dalam Public Account Committee. KMI Timur berlaku report polis, pegawai yang masuk jail. Menteri masuk jail ke tidak? Menteri balik jaga bola Red Warrior di Kelantan. Menteri senyum ya. Pegawai berlanjut. Didedahkan hampir setiap tahun PKFZ. Berapa ribu juta wang kita hilang. Kemudian didedahkan hal kapal selam.
komisen sampai 500 juta. Sekarang bekas-bekas polis, bekas-bekas tentera. Semalam saya jumpa dengan bekas-bekas tentera, pangkat besar-besar. Semua mereka tulah semua abu. Bekas-bekas polis pangkat besar juga, abu juga. Mereka kata kalau kami nak dedahkan paman penyelewengan pembelian senjata, rasuah cukup tinggi di Kementerian Pertahanan. Hadirin sekalian, bagaimana tak bocor setahun lebih kurang 28.000 juta. Kalau didedahkan oleh laporan audit negara, gula sekilo RM2.40, Giat Mara beli untuk kursus RM170 sekilo. Laporan audit. Teropong 1.900, kerajaan beli 56.000 satu. Mata kedah 54.000. Lingkup dah Malaysia. Tiap-tiap tahun ini dah. Sebab itu boleh beli cincin, boleh beli itu ini. Saya sekarang ni berpeluanglah berceramah depan orang Cina 100%. Saya seorang Melayu. Kadang tu Cina panggil. Kadang satu meja saya ada sedia makanan halal. Halal saya tak tahu halal ke tak. Kita pun cek dia dulu. Dan ceramah depan orang Cina. Belah Tanjung Sepat, kadang belah Sekincang. Bila kita kata isteri Perdana Menteri ada cincin 24 juta, ayo, dia cakap sama-sama dia. Saya nak ceramah 2-3 minit dia ganggu. Melayu kita kata isteri Perdana Menteri ada cincin 24 juta, mata lembu kenyang. Dia tak peduli pun. Mata lembu kenyang pula petang, dia begitu, dia tak peduli. Sedangkan amar ma'ruf nahi mungkar terutama dalam hal ekonomi diajar oleh sejarah Islam yang begitu hebat. Bagaimana rakyat tanya jubah Umar Al-Khattab, kamu ambil jubah bawa ambil duit mana? Dia khalifah. Khalifah pula bukan negeri yang ada perintah besar Selangor. Yaman sampai ke Mesir. Naik Gojek 5 jam. Jubah baru ditanya, dia terang ini daripada mana-mana. Rakyat berperhati, artinya begitu. Sifat accountability diajar dalam sejarah Islam. Begitulah juga kerajaan Umar bin Aziz. Kita dah cerita gula sekilo RM170. Mat kenyai macam kambing mulut lepas makan sirih. Kenyai. Dia tidak tahu yang hilang itu duit dia. Dia mungut. Bayaran hospital naik, ubat makin naik harga, keluar universiti anak belum bekerja, soal utang dah sampai. Mungut. Mari belayar, perah pangkat gaji. Apa ni? Ada di sekalian saya tengok cerita lembu ni, cerita yang ke berapa ribu dah. 250 juta sama dengan belanja satu negeri Perlis setahun. Nak memperbanyakkan daging di Malaysia ni baik ke tidak? Baik. Hadirin sekalian, saya layak nak terima duit untuk ternak lembu. Layak ke tak? Layak ke tak? Dah. Hari ini saya ceramah di sini kan. InsyaAllah. Malam esok di Greek. Malam lusa di Bali. Tulah di Pahang. Lepas tulah ke Terengganu. 5 hari keluar balik tengok lembu maput. Artinya saya bukan ahli dalam bidang itu. Banyak tak penternak lembu kita di Selangor ni? Di hutan kelapa sawit, di kampung India ada, Melayu ada, Cina ada, belah lembu. Dia belah lembu pendek. Kalau mereka ni ternak lembu, kadang 10 ekor, boleh tak kita beri bantuan supaya dia pelihara 100 ekor? Buat kandang yang baik, makanan tak baik, beri yang baik. Kemudian habiskan beri modal kepada dia 2-3 juta. Katalah 2-50 juta kita tabur kepada 100 orang, 100 penternak. 20 penternak tak berjaya, bankrupt. 80 berjaya. Duit kerajaan tak hilang. Sekarang
didedahkan lagi oleh rekan-rekan di parlimen. Tapi Datuk Saleh dia marah kepada ahli parlimen. Dia beri keadilan. Dia kata, siapa kata saya beli 1 kondo? Fitnah. Saya beli 2. Ya orang siring jalan ni, kita kena juga lah. Bukan orang lain. Kemudian dia lepas itu terbongkar lagi di Singapura, duit guna untuk belanja, pergi melancong dan sebagainya. Bila timbul dalam perhimpunan Agung UMNO dan sebagainya, dia tak marah ke UMNO. Bom mortar sudah tak ada kali tak marah. Dia marah ke Yang Berhormat Zuraida. Dia kata ni bau sinsi lengan, belum lagi sinsi kain. Kalau dia selak kain lembu jantan berlari. Cuba hampa bayang menteri itu selak kain. Kalau bayang dia hampa balik awal ini. Hadirin sekalian, sampai begini uang negara, uang rakyat dipermainkan. Nak beri lagi KBN menyambung tugas supaya akan datang? Saudara Kolel yang mau berfikirlah. Cuba buat perubahan, beri pakai tarikh pemerintah. Tengok buku jingga yang disebut dilaksana atau tidak. Kalau laksana, sambung tugas Pakatan Rakyat. Kalau tak laksana, jatuh balik, patah lagi. Boleh tak buat begitu? Ini berlaku di negara maju. Macam Kelantan, orang tengok bagus, undi. Tengok bagus, undi. Dah 5 kali pilihan raya. Hantar Tengku Razali anak raja, lawan kerajaan tubuh, kalah tu. Tengku Razali kata lebih baik kau sokong 4. Royalti minyak dia sokong. Hantar Anwar Musa anak muda, handsome, pandai syarat, lawan kerajaan tubuh, kalah lagi tu. Dia kata lebih baik kau jaga bola. Kalau hantar Mustafa Muhammad, kita tak tahu dia cakap apa. Sebab kalau Sudin cakap bunyi Arab, Aziz cakap bunyi syair, Sudin Ramli baca tak bunyi apa. Tapi ingat Kelantan itu selamat lagi lah insyaAllah. Melihat prestasi Kedah, prestasi Pulau Pinang, saya tanya Mimim bin UMNO jumpa di airport, macam mana Pulau Pinang, BM dia ambil balik kan? Saya tanya UMNO, ambil balik apa? Kursi kami belum tentu selamat. Walaupun demonstrasi setiap minggu, rakyat melihat prestasi. Betul kan? Ada Esko Istiak Harta selepas 4 tahun jadi Esko. Ada kereta apa? Apa jenis halaman tu orang buat remban ayam sekarang ni. Yang Berhormat Malik Esko Agama ada kereta buruk satu. Ha? Perfect apa tu? Lingkod kata dia, saya lebih kaya dia. Saya dah rumah dia 2-3 biji, benih tak ada. Ini yang dari sekian yang rakyat tengok. Selangor pun begitu juga. Tan Sri Khalid, dia bekas CEO, bukan guru kemas. Bagaimana prestasi negeri Selangor? Demonstrasi atau kira lah. Itu tambah demokrasi, bagus. Kita janji misalnya kalau kita ambil alih 500 elang sebulan kepada guru semua, boleh tak kita bayar? Boleh. Nak ambil duit mana? Senang cakapnya, ambil duit mana? Jimat cermat, tutup rasuah, jimat cermat, ada duit, betul ke tak? 28,000 juta bocor. Kemudian kita kata tol, Lebuh Raya Utara Selatan akan dihapuskan. Tengoklah. Kalau tak hapus, 4 tahun lagi, perang pangkah balik parti lain. Sebab kita dah janji hapus tol di Terengganu. Kita hapus, sekarang kau contoh pergi Terengganu, lalu kau tol tu orang Terengganu panggil arwah tol. Kita telefon, you duduk kat mana? I duduk kat arwah tol. Tol tu dah jadi arwah. Begitulah juga ganti yang lain, hadiskan kapal dengan buku jingga yang kita telah ulas banyak tempat. Buatlah perubahan yang akan datang. Dan sekarang ni bekas-bekas menteri pula datang. Saya pergi rumah Tan Sri Kadir Syekh Fadil, duduk rumah dia dekat 2 jam. Saya bersama dengan dia panjang. Bini dia pun tak ada. Mana pergi pun tak tahu. Dia kata dia tak tahan sebab isteri-isteri menteri sekarang shopping di luar negara.
Bukan membeli belah di rantau panjang, saya lah, hoi. Bukan di Petaling Street. Mereka pergi shopping bini-bini menteri di Leon. Kamu tahu Leon di mana? Leon bukan Pelabuhan Kelang. Muka Perancis, no. Paris, minyak wangi termahal di sana. Sekali pergi shopping 300-400 ribu. Saya tanya Tan Sri Kadia, mana menteri ini duit? Semua mencuri, dia kata. Saya kata, Taman Tan Sri, lu tak curi kan? Dia kata, kami dilatih oleh Tengku Rahman. Ada perkara akhlak kami mungkin orang PAH kata tak sesuai. Saya faham lah tu. Tapi kami diajar tidak curi duit rakyat. Kata Tan Sri Kadia. Saya kata, Tan Sri Kadia sekarang bising ni nak jadi calon kan? Calon abang saya dah 70. Saya nak mereka akan datang Putrajaya bertukar tangan. Itu kata Tan Sri Kadia. Tan Sri Kadia. Dia pun abu juga. Ada seorang menteri kanan lagi dulu, bekas menteri, dia telefon saya, Bang Mat, boleh tak anak saya jadi calon PAH yang akan datang? Menantu saya. Saya kata, hei, UMNO begitu kuat, menantu jadi PAH. Aku pun meluat ke UMNO tadi.